Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan di antara kenikmatan yang besar, yakni iman dan Islam, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita telah menyampaikan pada pertengah Ramadan ataupun nak masuk kepada akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Jadi apa yang paling penting dalam bab ini, kita mengharapkan amalan-amalan kita yang lepas itu diterima oleh Allah. Yang kedua, kita mengharapkan Allah berikan kesempatan lagi untuk kita meneruskan dalam akhir Ramadan ini yang penuh dengan perkara-perkara yang menarik, dan yang paling penting kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mizan nanti, yang menyebabkan kita dipermudahkan masuk syurga dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur banyak-banyak kerana kita mengharapkan bulan yang penuh dengan pengampunan ini, bulan yang penuh dengan keberkatan ini, bulan yang penuh dengan doa yang mustajab. Kita banyakkan, ya, beramal, banyakkan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keyakinan. Insya-Allah Allah tidak akan hampakan, ya, Allah tidak akan menghampakan apa yang kita minta. Ya, Allah akan berikan seperti mana dijanjinya. Fa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Ya, jika hamba-hamba tanya tentang kedudukan aku, katakan aku dekat. Ya, yang akan menjawab doa-doa. Okey. Baik. Bila kita mengingatkan kembali tentang kedudukan amalan-amalan soleh kita, ya, kita mengharapkan satu perkara yang penting. Allah menerima amalan kita, Allah menjadikan ianya sebagai satu perkara yang besar artinya di akhirat kelak. Ya, kerana ianya merupakan satu bekalan yang kita sediakan di muka bumi, bekalan yang kita sedia sendiri untuk kita bekalkan di akhirat. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan menyediakan harta tuan-tuan dan puan-puan pada peringkat awal suatu permulaan kerja sampai kita dah pencen begini, ya, dan masih lagi menyimpan harta untuk apa? Untuk hari tua kita, kan. Tetapi kita kena faham hari tua yang kita telah bicarakan dia terhad sangat umurnya. Ya, terhad kemampuan kita untuk menggunakan hari tua itu, kekuatan keuangan kita hanya terhad. Ya, dia sampai satu tahap, kalau kita masih lagi ingat, maka ia masih lagi berguna. Tetapi sampai tahap kita sudah tidak ada kemampuan, tidak ada ingatan ataupun tidak ada kekuasaan, hanya kita ingat tetapi kita tak boleh nak berkata-kata, ataupun kata orang lumpuh badan kita, kita nampak apa yang orang buat tetapi kita tak mampu untuk berbicara dan tak mampu untuk berkata-kata, waktu itu ianya sudah tidak berfungsi. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ingatkan bahagian kita di akhirat. Jangan kita semata-mata melakukan di dunia sahaja. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Naml, mengingatkan kisah Qarun yang lupa daratan, yang disangkakan harta itu, ya, adalah untuk diri dia di dunia semata-mata, tetapi Allah ajarkan dia bahawa harta itu adalah untuk dunia dan akhirat. Kita carilah harta dunia, tak menjadi masalah. Tetapi yang paling penting, salurkan harta dunia ini selain daripada pengurusan kita di dunia, pengurusan kita di alam akhirat itu diutamakan. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, ya, kisah Qarun. Okey. Dalam kisah ini Allah berfirman dalam surah Qasas juzuk ke-20, surah yang ke-28. Ayat yang ke
76 kita mulakan. Ya, ayat ke-76 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia melakukan kezaliman terhadap mereka dan kami telah menganugerah kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu bangga, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri. Ya, Allah bagi misal dalam sirah kehidupan kita ni tidak ada orang yang sekaya seperti kaya Qarun. Bila kita percaya kekayaan ini, ya, kekayaan orang-orang terdahulu lagi hebat daripada kekayaan orang sekarang ni, walaupun disebut berbilion ke, mereka orang-orang terdahulu telah memilikinya. Ya, seperti Firaun, Namrus, Qarun, semua telah memilikinya. Ya. Sehingga kan kalau hari ini jumpa harta, apa orang kata, harta karun kan. Harta Qarun. Kerana terlampau banyak hartanya. Bayangkan kuncinya saja dipikul oleh satu golongan yang orang-orang kuat yang membawanya. Bukan seorang, dua orang, tiga orang, ramai yang membawanya. Itu baru kunci. Boleh bayangkan hartanya bagaimana. Okey. Kalau kita pergi ke Mesir, kita akan menyaksikan yang dikatakan Tasik Qarun. Seolah-olah dikatakan kawasan itu adalah simpanan harta-hartanya, gedung-gedung hartanya. Habis tenggelam seluas mata memandang. Tuan-tuan dan perempuan, satu peringatan kepada kita. Bayangkan sewaktu dia ditenggelam sedikit-sedikit yang disebutkan dalam hadis, disebabkan harta yang menjadi fitnah ini dia ditenggelamkan. Iman tidak ada. Ya. Iman dia tidak ada. Oleh kerana itu kita tidak menghalangkan dalam bab berharta banyak mana kita nak memiliki, tetapi iman mestilah betul. Kalau kita menyaksikan Osman Ibn Affan sendiri, kekayaannya subhanallah, tuan-tuan dan perempuan, pada hari perang Tabuk saja dia menjedekahkan 1000 dinar permulaan. Ya, 1000 dinar. Yang kalau kita kirakan 1000 dinar ini, ya, 1 dinar 4.25 gram, bayangkan dalam keadaan 4.25 gram itu dikalikan dengan harga sekarang di pasaran RM250. Kalau kali dengan 1000 bersamaan RM1,62,500. 1 juta. Dia bagi kepada Rasulullah. Tak cukup itu, dia baginya 700 ekor unta. Yang seekor unta kan, kalau ikut harga wallahu alam kita ambil lah. Kalau seekor lembu kita pun 5, 6, 7 ribu, bayangkan kita ambil lah RM7,000, ya, kali dengan 700 ekor unta. Bersamaan RM4,900,000 dia serahkan dalam perang Tabuk. Tak cukup itu, dia baginya kuda pula. Ya, kuda perang. Kuda perang bukan kuda yang macam kita kuda apa poni apa ke tu. Tak, kuda perang nilainya terlalu mahal. Ya, yang dikatakan nilainya terlalu mahal, kita ambil 10,000 lah seekor kan. Harga 10,000. Ya, kalikan dengan 300 ekor. Ya, lebih kurang 3 juta. Ya, 3 juta. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang dimiliki oleh Osman? Ya, seorang sahabat Nabi jutawan, tetapi hartanya tidak pernah letak dalam diri dia. Ya, oleh kerana itu Rasulullah kata selepas kejadian dia menginfakkan begitu banyak, ya, tidak ada siapa yang tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan Osman, ya, dalam bab ini. Ya, memang inilah yang dikatakan zuhud. Lelaki yang zuhud, orang yang zuhud, kita bila konsep zuhud miskin. Osman zuhud, Abu Bakar zuhud, mereka ini semua jutawan-jutawan di zaman Rasulullah SAW. Ya, Abdul Rahman Ibn Auf jutawan.
Bayangkan balik daripada Madinah, daripada berniaga, dia terus sedekahkan kepada penduduk Madinah dagangan-dagangan yang dijualnya. Kerana apa? Membantu kerana waktu itu waktu kemarau. Tuan-tuan dan puan-puan, ni dia orang Islam yang jiwanya kepada agama, nak membantu sesama Muslim. Kita lihat, bayangkan Osman sebelum berangkat tu tak ada apa-apa. Dia tinggalkan harta. Semua para sahabat waktu hijrah tinggalkan harta. Itu pasal konsep hijrah terlalu mahal, terlalu tinggi nilainya. Harta berekar, tanah berekar ditinggalkan. Harta dinar, dirham ditinggalkan. Semua ditinggalkan dan tidak mahu ambil balik. Tu, kalau nak tahu kenapa hijrah begitu tinggi nilainya. Hari Fatul Mekah mereka boleh claim balik, okey tanah tu berekar aku punya. Ya, aku ada simpan harta aku begini-begini aku punya. Tapi mereka tak mahu, kan, tinggi nilainya. Tetapi bila sampai di Madinah, Allah berkati perniagaan-perniagaan apa yang mereka lakukan. Tu dia Abdul Rahman dari kosong menjadi jutawan. Osman Ibn Affan dari kosong menjadi jutawan. Subhanallah. Zubair Ibn Awam sebelum kahwin dengan Asma tak ada apa-apa. Tetapi akhirnya di hari kematiannya berjuta miliknya. Tetapi semuanya berzakat, semuanya bersedekah. Kenapa? Sudah tentu Allah mengatakan bahawa zakat dan sedekah itu menyemarakkan balik. Ya, menyemarakkan balik harta-harta itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah berfirman dalam surah Baqarah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan fi sabilillah seperti sebiji pokok, sebiji benih padi ditanam, lepas tu dia keluar tu 7 tangkal. Dan 7 tangkal itu mengeluarkan tiap-tiap satu tangkal 100 biji. Tu dia nisbah harta. Bayangkan kalau dah berjuta-juta berapa naik, ya wallahu alam, ilmu di sisi Allah dalam bab itu. Cuma nak menceritakan, berbandingkan Qarun dengan para sahabat Nabi yang begitu ikhlas dalam siri perjuangan mereka, ya, Masya Allah, kita menyaksikan kesan daripada Qarun, sejarahnya sampai hari ini orang menyebut keburukan. Tetapi para sahabat, sampai hari ini orang mencerita sehingga kan kita dengar pula ada wakaf Osman. Kita pun tak tahu betul ke tidak, tetapi nak menceritakan ke apa harta mereka itu diberkati. Ya, diberkati. Osman cerita dia menarik, dia menantu Rasulullah di antara menantu Rasulullah yang terbaik dan menginfakkan harta dia begitu dahsyat, ya. Baik. Dalam ayat ini Allah mengatakan lagi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Okay? Cari. Dan janganlah kamu lupa bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Allah dah katakan cari. Kamu cari harta tu untuk kebaikan akhirat dan dunia kamu. Tak menjadi masalah. Ya? Masalah kita dunia. Akhirat tu kita memandang sepi, kita tidak hiraukan, itulah silap kita. Sedangkan Allah usulkan yang pertama, cari untuk akhirat dan kamu akan dapat. Bila kamu cari untuk akhirat, kamu akan dapat dunia. Tetapi jika kamu cari dunia, kamu tidak akan dapat akhirat. Itu kaedah ya. Kenapa Allah kata dan carikanlah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, untuk kebahagiaan di akhirat. Dan jangan kamu melupakan bahagian kamu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berbuat kerosakan. Okay? Jadi Allah berikan peringatan dalam bab ini. Ya, di antara perkara yang perlu kita tahu, tidak membayar zakat adalah kerosakan, termasuk dalam perkara merosakkan urusan di muka bumi. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi insya-Allah mukaddimah ini merupakan tasjid, semangat untuk kita terus membantu agama kita yang tercinta ini di atas jalan Allah
yang membantu orang-orang Islam di atas jalan Allah supaya kita mendapat ganjaran yang besar, mendapat ganjaran yang terbaik, supaya Allah terima amalan kita dan Allah angkatkan kita darajat yang tinggi bersama para nabi, siddiqin wa syuhada wa salihin. Sekarang kita sambung balik pelajaran kita, masih lagi dalam kitab syarah kita Al-Jami'. Ya, masih lagi kita membicarakan kitab Al-Jami', di antara kitab yang berkaitan dengan akhlak Islamiah dan juga berkaitan dengan kefahaman akidah yang betul melalui hadis-hadis yang sahih insya-Allah. Pada muka surat 95 kita masih lagi membicarakan tajuk menghilangkan kesusahan, memudahkan urusan, menutup aib dan menunjukkan kepada kebaikan. Menunjukkan kepada kebaikan. Baik, kita telah membicarakan perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita di mahsyar, ialah dengan mempermudahkan urusan orang lain, membantu urusan orang lain, ya, itu semua perkara yang akan mempermudahkan kita di mahsyar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita memerlukan urusan kita dimudahkan di dunia, mungkin kita dah sampai tahap bagi mereka yang umur dah 60 tahun, dah pencen, dah tak ada apa-apa aku nak uruskan, nak mudahkan urusan lagi, urusan kerja jangan. Kadang-kadang kita perlukan juga, ya, dalam urusan-urusan memang kita nak mudah. Zaman sekarang zaman nak cepat. Ya, kalau boleh alhamdulillah ada bank in, transfer je, dah tak payah pergi bank. Okey, apa juga masalah-masalah pembayaran semuanya ditransfer, mudah, cepat. Ya, okey nak apa, nak makan Grab je. Ya, okey call, nak ni, nak nu, semua datang. Ya, nak mudah lagi masak Maggi, lagi cepat. Ya, cepat mati. Okey. Jadi semuanya mudah, semuanya cepat. Yang ni kita nak mempermudahkan urusan dunia, insya-Allah kita dah ada. Ya, sampai dulu basuh kain, kan washing machine. Masak nasi, sekarang pakai periuk current. Ya, ada pula sekarang periuk yang mana kita letak je dah terus masak, tak payah kita fikir garam ke apa ke, nak tunggu takut dia hangus ke, tak ada. Ya, letak je, ikut je menu tu, letak dia masak sendiri. Masya-Allah senangnya. Ya, tunggu kalau boleh nak ada robot tu dia letak, dihidang kat kita, disuapkan kita makan. Kalau boleh. Ya, itu kemuncak, dah habis malas lah tu. Ya. Tetapi dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita nakkan kemudahan kita di dunia, alhamdulillah. Sekarang kita nakkan dipermudahkan di alam kubur pula. Ya, dihindarkan daripada azab kubur, seksaan kubur. InsyaAllah kita dah belajar dalam bab-bab ini. Dan sekarang di antara amalan-amalan untuk kita permudahkan di akhirat. Yang kita terangkan banyak kali, diceriakan muka kita, dipermudahkan urusan akhirat, mendapat lindungan arasy ar-Rahman dan berbagai-bagai perkara terlalu banyak untuk menyelamatkan kita di akhirat. Ini di antaranya. Antaranya mempermudahkan urusan orang, mempermudahkan urusan orang dengan cara yang betul. Ya, kita kena faham elok-elok mempermudahkan urusan orang dengan cara yang betul, bukannya mempermudahkan urusan orang dengan cara yang tak betul. Misalnya seorang tu nak tender, dia tidak lengkap kan, lepas tu dia nak kita mudahkanlah, dia bagi rasuah, kita pun pemudahkan. Itu tidak. Yang ini permudahkan urusan yang secara yang betul. Yang mana boleh kita bertolak ansur, kita tolak ansur. Ya, itu disebabkan kita dah baca pelajaran hadis-hadis yang lepas, sehingga kan apabila seorang lelaki itu mengatakan kepada pekerjanya, jika ada orang yang berhutang, payah sangat, susah, ya, nak membayar hutang ataupun dia terdesak, maka pemudahkan. Yakni jangan berat-berat nak paksa dia bayar hutang, lambat pun tak apa, bagikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita di akhirat kelak. Rasulullah mengatakan Allah pemudahkan dia di akhirat kelak. Ya, Allah pemudahkan. Banyak perkara yang boleh kita permudahkan. Ya, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, terlalu banyak. Saya bila membicarakan kehebatan yang Allah bagi, ganjaran pahala, dalam fikiran saya, Allah membalas tu bukan macam kita membalas. Ya, balasan yang Allah bagi berlipat ganda tu dah terlintas dalam minda saya bila kita membicarakan bagaimana Allah nak balas kita. Ya, memang Allah tak mau kita masuk neraka. Kalau kata kita sebagai guru kan, memang kalau boleh aku tak nak pelajar-pelajar aku ni fail. Akan naikkan juga. Apa juga yang dia nak bagi dia tu naik markah dia, dia akan cari. Ya, apa juga, oh paling kurang khat tulisan dia cantik pun akan diberikan markah. Kalau dah tak boleh nak jawab, paling kurang aku nak luluskan juga dia. Itu manusia. Ya, begitu juga dalam bab ini Allah memang tidak mahukan kita masuk neraka. Disebabkan amalan-amalan kita tu. Allah nak mempermudahkan. Allah akan cuba. Bukan Allah akan cuba. Allah mampu buat apa saja. Tetapi dia akan selamatkan golongan yang tak ada apa-apa.
Tetapi ada iman saja disebabkan Allah Maha Penyayang. Bersifat begitu. Tetapi kedegilan kita ni, kedegilan manusia yang tidak mahu mengikut arahan Allah, itulah puncanya yang menyebabkan dia susah di akhirat kelak. Baik. Pada muka surat 95, dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, hadis sahih, aqilu zawil hayati atharatiha tihim. Tutuplah kesalahan orang-orang yang berputasi baik. Yakni orang-orang yang mana kita lihat orang yang baik, kalau ada kesalahan-kesalahan, maka kita tutupkan aib dia. Ya, kesalahan-kesalahan teknikal, kesalahan-kesalahan yang boleh kita bertolak ansur. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ada benda kita boleh strict, ada benda kita kena bertolak ansur. Dalam bab-bab yang kita lihat ianya merupakan teknikal yang tidak ada kesan, mungkinlah kesilapan sedikit yang boleh kita tegur, yang boleh seseorang itu berubah, apa salahnya kita bertolak ansur? Ya, untuk mempermudahkan urusan, untuk menjaga, untuk dia gembira dalam berurusan dengan kita, ya, kita bertolak ansur. Dan tutupkan aib mereka kalau kita tahu orang tu baik, orang tu ialah kesilapan-kesilapan yang mana kita tak jangka, ya, mudah-mudahan Allah ampunkan. Dah saya pesankan dalam siri pelajaran yang lepas, cuba berikan satu sifat yang terbaik sebagai seorang Muslim, ya, dalam bentuk perkataan berakhlak. Kalau kita dengar benda-benda yang tak baik, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dosa dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Ya, dia tak sengaja. Husnuzan sesama Muslim. Kedua golongan yang memang terkenal dengan kemaksiatan, dia sering menampakkan seolah tidak peduli dengan nasihat serta peringatan yang ditujukan kepadanya. Golongan ini disebutkan ahli maksiat yang bangga dengan dosanya, sehingga orang yang meribahkannya tidak berdosa, sebagaimana yang diutarakan oleh Hasan Al-Basri. Ya, orang yang menonjolkan maksiat dia, misalnya dia tak takut aku berzina, oleh kerana tu alhamdulillah negara kita masih lagi, ya, walaupun kita katakan tidak perfect, ya, masih lagi ada toto ataupun perjudian, tetapi dalam bab-bab rumah-rumah macam penzina ni tidak wujud pun dalam keadaan gelap, ya. Hanya kesungguhan pihak berkuasa untuk berurusan dengan perkara yang begitu. Berbandingkan negara-negara kafir yang mana mereka memang ada rumah-rumah zina yang dimunculkan, ditonjolkan. Okey, naudzubillah min zalik. Dalam bab ini konon dikatakan bahawa golongan-golongan yang menonjolkan, ya, maksiat cara terang-terangan. Okey, misalan ialah negara kita ni beberapa golongan-golongan mengambil kesempatan dengan melakukan maksiat terang-terangan. Ya, misalan maksiat terang-terangan menjual arak secara terang-terangan ataupun berjudi secara terang-terangan. Tak kiralah dia dalam keadaan nyata ataupun tidak nyata. Ya. Dan kita melihat juga dalam bab-bab yang ini, perkara ni maksiat riba misalan terang-terangan. Perkara-perkara yang begini perlu kita terangkan. Okey, misalan dia buat terang-terangan, maka kita kena tegur pertama pihak-pihak berkewajipan. Bila saya membicarakan pihak-pihak berkewajipan, mereka itu adalah pihak-pihak yang dilantik oleh kerajaan. Ya. Kemudian barulah urusan itu kita menegur secara baik, bukan komen semata-mata dalam Facebook ataupun semua, tapi cara yang baik. Kerana apa? Mereka yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Secara kasar, alhamdulillah kita tidak sebagai seorang pemimpin, tetapi kita mengundi itu main peranan juga. Yang penting bahawa mereka itu diamanahkan, tetapi jika mereka melanggar, kita ni dosa kita tak seberatlah dosa mereka. Kerana mereka dilantik untuk memegang amanah, tapi maksiat jalan juga, mereka akan dikenakan dulu. Tuan-tuan dan perempuan, itu pasal menjadi pemimpin bukan senang. Ya, apa kita nak jawab depan Allah, hanya Allah yang Maha mengetahui, ya, kita tak mampu. Apa juga kesalahan yang dibuat, kita dah tegur secara baik, ya. Mereka buat juga, ya, pihak atasan yang kena bertindak. Jadi berdosa kalau mereka tidak bertindak. Seperti misalnya hukum hudud, misalnya tidak dijalankan undang-undang Islam. Kita telah melepaskan tanggungjawab kita. Tetapi mereka itu yang akan dipertanggungjawabkan dengan seberat-beratnya. Begitu juga dengan bab-bab yang kita tegur seperti arak, riba, zina, apa semua, ya. Mereka yang menjalankan.
maka mereka akan bertanggung depan Allah dengan seberat-beratnya. Kita kurang sedikit. Ya, kalau kita menyetujuinya, maka kita kenalah dalam bab tu. Kemudian begitu juga dalam isu-isu yang saya agak tertarik, bukan kita nak berkata-kata, tetapi itulah hakikat. Seorang lelaki dia berpakaian seperti perempuan dan dia berbangga, dia tidak mahu tanggal pakaian perempuan tu dan masih lagi dengan make-up perempuan dia. Ya. Maka dia berbangga, maka itu juga termasuk yang menyatakan, memunculkan, menonjolkan maksiat dia kepada Allah. Kerana perbuatan itu adalah perbuatan haram. Haram sama sekali lelaki yang menyerupai perempuan, tasyabbuh bil kuffar bin nisa, ataupun perempuan yang menyerupai lelaki. Ya. Ialah zaman-zaman yang begini merupakan zaman fitnah dan kita tidak menjadi masalah untuk menyebutkan nama-nama mereka kerana perbuatan-perbuatan mereka itu adalah bercanggah dengan syariat. Ya. Jadi oleh kerana itu yang dikatakan begitu. Ya, kita boleh menceritakan. Misalan saya katakan lelaki yang menyerupai perempuan itu seperti Sajjad misalan. Ya. Itu kena. Kalau boleh kita boikotkan barangan dia. Kenapa nak mengajarkan kedudukan dia sebagai seorang lelaki tetapi menyerupai perempuan. Okay. Golongan-golongan seperti yang tak faham sistem Islam, liberal punya pemikiran, perlu kita terangkan dan kita perlu menentang mereka. Ya. Dan seterusnya, orang-orang yang menonjolkan kejahatan mereka dengan pemikiran mereka, pendapat mereka, maka kita kena buang, kena nyatakan kedudukan mereka itu tak betul. Baik, dalam hadis, orang-orang yang semacam ini boleh diselidiki perbuatannya untuk dijadikan bukti agar mendapat hukuman. Demikianlah pendapat para ulama berdasarkan hadis sahih. Okey, Rasulullah SAW telah bersabda, "Wa'du ya Unaisu ala imra'ati hadha fa in a'tarafa farjumha." Carilah wanita tersebut besok pagi sekali wahai Unais, jika dia mengakui berzina maka rejamlah dia. Okey, ini setelah dalam bab zina ada satu perkara yang lain lah, cuma bila dia dah iktiraf maka kena teliti betul-betul. Ya, kena teliti betul-betul supaya tidak disalahlakukan. Okey. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ahli maksiat yang terangan-angan memang sangat tidak pantas untuk diberikan pengampunan. Jika yang bersangkutan tertangkap basah di meja mahkamah, kejahatan yang harus disingkap lalu diumumkan agar memberi efek dan orang yang sejenisnya yang ingin meniru mengurungkan niatnya. Maksudnya, bila orang-orang ni telah muncul dengan perbuatannya, maka mahkamah kena ambil tindakan. Dia mahkamah tak boleh biarkan. Kerana bila mahkamah membiarkan, dia memberikan ruang orang lain nak buat. Macam kita bagi contoh, ya, apabila Islam dihina, diperkatakan oleh orang, tidak ada siapa yang mengambil tindakan terhadap orang yang menghina Islam di Malaysia baru-baru ni kan. Tak ada siapa yang mengambil tindakan yang tegas, drastik. Akhirnya orang mula bangkitkan lagi. Orang lain pula menghina Islam. Lepas tu minta maaf, hina balik, minta maaf. Kenapa? Kenapa? Ya. Kerana tindakan tegas tidak diambil kepada orang yang biadab begini. Menghina agama kita. Kita tak pernah mengusik agama orang. Tetapi mereka yang mengusik agama kita. Kenapa tidak ditindakkan? Itu puncanya. Bila mereka tidak diambil tindakan, maka mereka akan ulang balik. Lepas tu mereka kata minta maaf. Dan kita Masya Allah, baiknya bukan kaedah Islam begitu. Ya, maafkan saja. Lepas tu hina lagi, maafkan saja. Tak. Dalam bab agama, mesti diberikan satu kata putus supaya mereka beradab. Itu dia. Oleh kerana itu dalam bab-bab maksiat, jangan biarkan, potongkan, maksudnya kita potongkan akar dia, akar umbi dia terus supaya mereka tidak bermain-main. Kenapa demonstrasi misalnya contoh tidak dibenarkan? Kerana dia akan menimbulkan fitnah-fitnah. Kalau tidak dibuat, dia akan muncul lagi. Kalau tidak dihapuskan, dia akan muncul lagi. Dan yang menyebabkan dia akan berlaku perkara yang paling malang bagi sebuah negara, ya, ketidakamanan. Ya. Baik. Imam Malik berkata, barang siapa yang tidak dikenal suka berbuat kejahatan di kalangan kaum muslimin, namun satu saat dia khilaf sehingga terlanjur melakukan sebuah pelanggaran, maka tidaklah mengapa dia diberi keampunan sebelum perkara itu diajukan ke mahkamah. Sedangkan mereka yang telah dikenali dengan kejahatannya, maka sangat tidak dianjurkan ada pihak-pihak yang memberi keampunan. Biar saja perkara itu diselidiki agar dapat dijatuhkan hukuman. Ya,
Imam Malik berpendapat kalau orang tu tak popular lah nak berkata-kata kan, ya, tak popular, memang jenis orang tak berapa nak kisah, tapi dia telah melakukan kesilapan, maka mungkin ada ruang keampunan. Tetapi seorang itu jika dia mempunyai nama ataupun ialah kemegahan dia, orang kenal dia, maka di sana dia tidak boleh diberikan pengampunan, kena bawa ke mahkamah untuk dihukum. Itu kaedahnya. Ya, itu kaedahnya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, agama kita agama yang mulia. Agama kita bukan agama yang boleh nak siapa bercakap saja. Sekarang orang Islam pun sendiri, ya, mulut dia cabul, yang bercakap menghina agama dia sendiri, ya, pemikiran liberal, pemikiran yang na'udzubillah syar, ya, yang dimiliki oleh manusia-manusia yang tidak ada yang ataupun boneka kepada orang kafir. Ya, mukanya orang Islam, mukanya orang Melayu, ya, tetapi dia adalah boneka kepada orang kafir. Na'udzubillah. Maka kita kena tegas dalam bab yang begini. Yang keempat, sifat keempat, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut sentiasa menolong saudaranya. Orang yang selalu memperhatikan keperluan saudaranya, maka sebagai balasan Allah akan melindungi dengan kemudahan dan pertolongannya. Inilah janji yang benar yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Ya, siapa yang menolong hambanya selama hamba tersebut sentiasa Allah sentiasa menolong hambanya selama hamba tersebut sentiasa menolong saudaranya. Dengan arti kata lain, kita tolong orang, Allah tolong kita. Ya. Dia perkara ni agak sukar kita fahami. Dia memerlukan percubaan, tajribah, latihan. Kalau kita buat, insya-Allah kita akan menyaksikan bagaimana Allah akan membantu kita. Ya. Bila kita cuba je, insya-Allah Allah akan bagi jalan bagaimana kita boleh dapat perkara-perkara tersebut. Ya. Oleh kerana itu, bila kita melihat orang-orang yang membantu, dia tidak akan miskin. Tuan-tuan dan puan-puan kena ambil satu kaedah ni. Orang-orang yang bersedekah, orang yang membantu, dia tidak akan mendapat kesusahan dan kemiskinan. Ya, takkan dapat. Itu jaminan daripada Allah. Jaminan daripada Rasulullah. Cuma kita, masalahnya kita tak yakin. Ya, kita tak begitu yakin dengan apa yang Allah dan Rasul katakan. Maka terjadilah krisis keyakinan kita, agak was-was datang. Syaitan pula membisik, kalau aku membantu, apa pula aku nak dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang berzakat misalnya, bersedekah, ya, tiap-tiap tahun berzakat, Allah bagikan. Ada tak nampak kekurangan, ya, harta kita? Tuan-tuan dan puan-puan, tak kurang. Alhamdulillah, kalau hari ini zakat begini, tahun depan pun zakat begitu juga. Ya, zakat pun begitu, bahkan kadang-kadang ditambahnya. Allah buka rezeki kita. Ya, rezeki kita. Tak pernah kita mendengar sejarah orang yang berzakat, ya, fakir, dia jadi fakir. Tak pernah. Wallahu alam, saya tak pernah dengar dan kita tidak dapat. Zaman Rasulullah pun begitu. Kenapa? Kerana zakat hanya 2.5%. Yang orang takut sangat zakat tu, ya, ditakuti oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, disebabkan hanya 2.5% daripada harta yang dikeluarkannya. 2.5%, berapa sen sangat? Kalau RM1, 25 sen. 25 tak, 2.5 sen. Begitu kedudukan. Dengan arti kata lain, kalau RM10, 25 sen. Tak ada apa-apa. Cuma bila dikeluar, disebabkan harta kita banyak, ya, melebihi 85 gram emas nilaiannya, maka di situ kita terasa, tetapi hakikatnya tak ada apa-apa. Ya, kita dapat pahala, kita dapat membantu, bahkan Allah melipat gandakan harta kita. Subhanallah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mali idkhalu sururi 'alal mu'minin, kasauta 'auratahu aw syaba'ta jaw'atahu aw qadaita lahu hajatan." Maksudnya, sebaik-baik amal adalah membuat kegembiraan bagi orang yang beriman. Engkau bisa berikan dia pakaian ataupun makan ataupun penuhi keperluannya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Ma'jam Awsat, ya, Ibnu Umar, dari Umar radhiyallahu anhu marfu'. Okey. Dikatakan bahawa sebaik-baik amalan adalah kamu masuk idkhalus sururi 'alal mu'min. Kamu masuk jumpa orang-orang tu dalam keadaan ceria. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita masuk dalam keadaan masam aja, orang rasa lain kan?
Kenapa dia ni? Orang akan menjadi tertanya-tanya. Masuk masa, masuk masa, masuk masa. Jadi tidak ada kegembiraan dalam jiwa manusia. Tertanya-tanya. Lepas tu akan datang tanya, kenapa kamu muka masam? Kan? Itu dah menyebabkan orang tertanya-tanya. Berbandingkan kalau kita masuk dalam keadaan muka ceria, ceria sungguh dia tu ya. Senang hati je. Di kita pun orang yang menengok pun rasa seronok tengok dia ceria. Walaupun jiwa dia tidak seceria muka dia. Ya. Tetapi dia nak menceriakan orang lain, Allah akan ceriakan dia. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, orang yang bisa memberi pakaian, kita bagi orang berpakaian, maksudnya pakaian yang baik-baik, ya, pakaian yang elok menutup aurat, ya, masya-Allah. Misalan alhamdulillah pelajar-pelajar kita pula ada orang nak sponsor baju raya, okeylah tu. Tak jadi masalah. Tapi nak menceritakan, kita bagi kepada orang-orang yang susah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, satu nasihat kalau nak bagi, jangan bagi baju lebihan kita dulu. Ya, jangan bagi telekung kita yang dah bertaik lalat tu, bagilah telekung Khadijah yang baru. Itu kaedah kita. Ya, kaedah kita bagi yang baik-baik. Kecuali okey yang tak mahu pakai tu, misalan ada orang minta untuk didonatkan, okey tak apalah, tak menjadi masalah. Ya, sampai kita dulu pernah menerima benda-benda yang begitu, ialah walaupun kita pelajar asli, ada anak yatim piatu, kan, ada orang miskin, kan, kita ambil pada dasar ialah permulaan, okeylah tak apa. Tapi bila budak-budak tu pakai, dia kena skabis. Jadi isu pula. Selepas kejadian tu kita tak menerimalah pakaian-pakaian yang begitu. Bahkan kita hantar kepada misalnya tempat orang asli. Orang asli pun dah banyak bertimbun tak nak pakainya. Ya, tak nak pakainya. Jadi kalau kita melihat dalam keadaan yang begitu, ya, Allahu a'lam, kalau pakai pakaian yang agak tidak kita perlukan, hantarlah pada tempat-tempat yang ada isytiharkan donation untuk perkara-perkara terpakai begitu untuk luar negeri ke apa, bolehlah, ya. Tapi nilai pahala kalau kita bagi yang awal, yang baik, yang cantik, ya, alhamdulillah. Okey. Jadi oleh kerana itu berhati-hati, cara menginfak tu pun main peranan untuk mendapat ganjaran besar ataupun tidak. Kerana memberikan pakaian yang sempurna itu, dia akan menutup aurat, maka besar pahala kita. Oleh kerana itu kalau kita nampak orang yang tak tutup aurat, bagilah pakaian yang boleh menutup aurat. Agak-agak pakai seluar jeans tu sampai nampak bentuk punggung tu, bagi orang perempuan bagilah kain, baju batik ke, baju kurung ke, supaya tertutup sikit, terjaga aurat dia. Ya. Besar pahala tu. Baik. Atau memberi makan. Ya, subhanallah, memberi makan, tak kira bulan atau hari apa, ya, kita memberi makan kepada mereka-mereka yang memerlukan makanan. Yang kita katakan bahawa di kalangan orang yang memerlukan makanan adalah orang miskin. Itu diutamakan. Lepas tu anak-anak yatim. Kerana anak-anak yatim yang kategori kecil ini, dia tak pandai nak masak, walaupun dia kaya, kita bagi dia mendapat pahala. Cuma nak betulkan, setengah orang bila dia bagi zakat, ustaz ni zakat untuk anak yatim. Tak ada zakat untuk anak yatim. Asnaf zakat adalah asnaf yang disebutkan 8 golongan itu. Anak yatim akan dapat jika dia miskin. Kalau dia kaya, dia tak dapat. Tapi kalau kita nak bagi makan macam itu, tak menjadi masalah. Ya, tak jadi masalah. Okey. Lepas tu, telah berkaitan dengan zakat ni, saya menasihatkan kepada mereka yang selalu menangguh-nangguhkan bayar zakat. Dia boleh bayar zakat pada bila-bila masa, tapi dia tunggu bulan Ramadan. Tunggu akhir Ramadan. Saya katakan bahawa zakat adalah satu benda yang wajib. Bila benda yang wajib itu digalakkan, ya, dicepatkan untuk beramal. Ya, dipercepatkan. Kenapa? Zakat syarat dia cukup haul. Ya, cukup 1 tahun, cukup kiraannya, maka diwajibkan zakat. Tidak payah tunggu pada akhir Ramadan. Kecuali kalau dia dah biasa, dia hanya tunggu pada bulan Ramadan untuk bayar zakat kerana untuk mencukupkan setahun, itu lain cerita. Kerana dijadikan bulan Ramadan itu sebagai tahunan. Kalau tak, dia terlupa. Ya, maka itu lain cerita. Tapi kalau dia nak tunggu sampai akhir Ramadan kerana 10 Ramadan untuk bersedekah, bersedekah lain cerita. Tapi zakat mesti dipercepatkan. Jangan tunggu. Kenapa? Bila kita lambat membayarnya, dia akan ditakuti berdosa. Kalau kita mati, lagi rugi. Okey. Baik. Kemudian, ataupun menyelesaikan keperluan seseorang. Keperluan, apa juga keperluan, kita bantu kawan-kawan kita, orang-orang lain, dia tak kira. Bila sebut keperluan ni, kawan tak kawan, kita bantu, maka kita akan dapat pahala.
Ya, kita akan dapat pahala, ya, dan kita akan menduduki bantuan yang Allah akan bagikan di akhirat kelak. Okay. Mujahid berkisah, saya pernah menceritakan saya pernah menemui Ibnu Umar dalam safarnya agar dapat melayaninya. Namun justru beliau yang melayaniku. Ya, subhanallah. Mujahid ini adalah tabi'in. Dia anak murid kepada Ibnu Umar. Dia ikut Ibnu Umar musafir atas dasar aku nak bagi khidmat kepada Ibnu Umar. Tiba-tiba Ibnu Umar yang berkhidmat pada dia. La ilaha illallah, ya. Tuan-tuan dan perempuan, tu dia. Guru berkhidmat pada anak murid. Terbalik. Ya, inilah izzah. Ini dinamakan kemuliaan. Kita, kalau kita ni orang yang berpangkat, kita bagi, kita bantu orang, dia takkan jadi masalah. Bahkan bak kata pepatah, tidak akan hilang bisa ular melalui tempat berduri. Dia takkan hilang bisa dia, ya, low profile dia itu, bahkan dia menjadikan dirinya izzah, mulia. Ya. Itu pasal bila kita menyaksikan para sahabat, kemuliaan dia dahsyat. Saidina Umar, siapa yang tak kenal Saidina Umar? Bila disebut Saidina Umar, gerun, kegerunan orang-orang Rom dan Parsi itu, ya, tonggang langgang mereka. Saidina Umar. Tetapi tahu tak kita Saidina Umar macam mana dia? Waktu dia pergi Syam, dia sebagai Amirul Mukminin, ya, dia pergi Syam untuk memerdekakan, untuk merasmikan, maksudnya pembukaan Syam tu daripada jatuh daripada kerajaan, ambil balik daripada kerajaan Rom, ya. Dia bergile-gile pergi. Okey, dengan pembantu dia ataupun hamba yang bekerja dengan dia, kamu tarikh masa begini kamu bawa. Aku atas unta, kamu tarik. Dan sampai masa begini kamu naik atas, aku pula tarik. Bergile-gile macam kita lah. Okey, aku naik kereta, waktu macam ni kamu drive. Ya. Kita kata pada driver kita. Lepas tu sampai tahap tempat ni aku pula drive, kamu duduk kat belakang macam bos, kan? Bergile-gile. Bila sampai dekat sepadan untuk masuk ke Syam, tiba-tiba giliran itu adalah milik hambanya. Hambanya teragak-agak, ya Amirul Mukminin, tak boleh begini. Ya, bagaimana saya duduk di atas, tuan duduk di bawah menarik unta, sedangkan tuan Amirul Mukminin. Nanti jatuh maruah tuan, ya. Tuan akan dipandang hina. Subhanallah, Amirul Mukminin. Janji kena tunaikan. Dan dia mengatakan kemuliaan itu bukan duduk atas unta atau bawah unta. Kemuliaan kita kerana Islam. Bila kita tinggal Islam, kita akan hilang kemuliaan. Ya, subhanallah, Amirul Mukminin masuk ke kota Syam dalam keadaan dia membawa hambanya di atas unta. Umar terkenal dengan kehebatannya. Apabila orang kerajaan Rom mencari Umar, di mana Umar, ditanya orang-orang kat situ, mana Umar? Nun, Umar kat sana, cari sampai-sampai tak ada Umar pun. Dia tengok seorang tengah baring di bawah pokok dalam keadaan tak ada pengawal, tak ada apa. Ya, mereka tak layan. Bila ditanya lagi mana Umar, itulah yang bawah pokok tu tidur. Terkejut mereka. Ya, lelaki yang digerun oleh kerajaan Rom dalam keadaan begini. Sedangkan kami, raja-raja kami, bila tidur semua pengawal ada tempat selesa. Umar, ya, merendahkan diri. Tuan dan perempuan merendahkan. Bilal atau Salman, ya, tak ingat, salah seorang. Apabila dia datang ke satu tempat sebagai gubernur yang membawa keldai. Tuan-tuan dan perempuan, gubernur membawa keldai pada zaman dahulu. Ya, macam kita, ya, menteri pakai Exia. Pakai Exia aja. Orang duk tunggu mana Merc ke, BM ke, apa, kereta-kereta yang besar ni mana? Tak ada. Tiba-tiba Exia aja masuk, kan. Begitu juga dia, orang tunggu, gubernur daripada ni. Dan mereka tidak kenal muka. Di zaman dulu mana ada WhatsApp untuk hantarkan muka. Ya. Jadi, bila Salman, antara dua tu saya tak ingat. Ya. Bila dia lalu je, bawa unta tu, dia lalu, dah sampai ke dalam. Orang buat tak kisah, pergi. Lepas tu datang suara dari dalam. Oi, gubernur kamu dah sampai dah kat dalam ni. Ya, dalam keadaan membawa keldai apa semua. La ilaha illallah. Tetapi mereka digeruni, ya. Digeruni. Bacalah sirah para sahabat. Jangan tinggalkan
Baca sirah para sahabat, contoh yang terbaik yang seharusnya bagi mereka pemimpin-pemimpin menjadikan sebagai contoh untuk hidup sebagai para sahabat yang takut kepada Allah. Yang mana dunia telah jatuh di tangan dia, mereka 1/3 dunia di bawah tangan mereka dalam keadaan aman. Okey. Penggalan hadis ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala akan menolong siapa saja yang menolong saudaranya. Baik dalam memenuhi keperluannya atau menyelesaikan pekerjaannya, dia akan mendapatkan pertolongan Allah, satu balasan bersifat khusus yang tidak akan mendapat kecuali amal seperti ini. Meskipun Allah adalah zat yang maha pemberi pertolongan atau penolong yang hakiki bagi semua hamba di setiap urusan. Namun jika ada hamba yang menolong saudaranya, nescaya akan dengan perbuatannya itu akan menjadi sebab bertambahnya pertolongan Allah kepadanya. Ya, kita beriman dengan sifat Allah yang boleh memberi tolong kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi dia jadikan kita sebagai ujian perkara-perkara kekurangan di kalangan sahabat kita supaya kita memberikan khidmat, kita mendapat ganjaran pahala. Itulah tujuan hidup kita di dunia, mencari keredaan Allah, mencari apa yang Allah nak untuk diangkatkan darajat kita di akhirat. Jadi kita buatlah amalan-amalan soleh yang begini. Kita tolonglah sahabat-sahabat kita, apa juga pertolongan, termasuk memberi nasihat, ya, kenapa semuanya ada pahala-pahala yang besar. Kedua, setiap hamba sudah semestinya selalu siap berupaya menolong saudara-saudaranya dan mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingannya sendiri. Kerana hanya dengan amal ini akan mendapatkan pertolongan sempurna dari Allah Ta'ala. Apa dikatakan? Kalau kita nak dapat pertolongan Allah yang paling tinggi, seperti mana sahabat dapati, ialah dengan kita membantu orang lain mengatasi kepentingan kita sendiri, ya, melebihi kepentingan diri sendiri. Agak sukar, ya, agak sukar. Tetapi ianya boleh dibuat sekali sekala. Kalau kita mampu buat sekali sekala, misalan aku nak makan apa, ya, lepas tu nak bagi orang. Kalau aku beli mahal-mahal ni, aku bagi orang, aku tak dapat apa-apa. Aku dapat yang tak berapa ni. Tak apa. Kita beli, kita bagilah orang tu. Ya, bagilah dia makan pizza, tak apalah aku hari ni makan cekodok aja. Ya. Besar pahala. Kita mengutamakan orang lain. Tak apa kita mengalah sedikit dalam bab-bab yang begini untuk mendapatkan ganjaran yang besar. Allah tidak akan sia-siakan. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah tak akan sia-siakan. Kalau diri kita dah ada berjuta nak bagi pun berkira, dengan Allah kita berkira ke? Jangan sama sekali dengan Allah kita berkira. Ya, buat. Tak percaya? Cubalah sekali. Tuan-tuan akan menyaksikan berkali-kali. Ya, Allah ganjarkan. Allah ganjarkan apa yang dikatakan. Ketiga, apa yang diuraikan ini di atas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menganjur hambanya sesuai dengan jenis amalan, jenis pekerjaan, mengikut apa yang kita mampu. Ya, kalau kita tak mampu dari sudut harta, kita mampu dari sudut tenaga, bantu dengan tenaga. Kalau kita tak mampu dengan sudut harta, tenaga, kita ada idea, bantu dengan sudut idea. Dan berbagai-bagai jalan amalan soleh ni kita boleh lakukan. InsyaAllah. Berbagai-bagai. Ya, berbagai-bagai. Bantu. Macam Yayasan Ta'lim membantu kita untuk mendapatkan ilmu. Ya, maka dia telah mendapat ganjaran dari satu sudut. Begitu juga kita bantulah apa yang boleh kita bantukan. Hadis yang ke-28. Hai, tekak kita, ya. Tak boleh minum. Hadis yang ke-28 dari Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Maksudnya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan juga. Masya Allah. Itu seperti orang yang memberi makan orang berbuka. Dia akan mendapat pahala seperti orang berpuasa. Dan di sini siapa yang tunjuk kebaikan, dia tunjuk aja orang berbuat, dia akan dapat pahala kebaikan orang buat tu tanpa kurang pun pahala dia, ya, disebabkan dia mengajar. Nampak tak? Ini terutamanya orang termasuk dalam orang-orang yang mengajar, guru-guru ataupun motivator ataupun pensyarah, semua akan dapat pahala ini selagi perbuatan-perbuatan itu adalah baik. Ya, perbuatan-perbuatan itu adalah baik. Ajaran-ajaran itu bermanfaat, tak kira fardu ain ataupun fardu kifayah. Fardu ain sudah tentu tinggi darajatnya, fardu kifayah pun begitu.
Apakah fardu kifayah itu? Kita dah jelaskan dalam bab-bab tu. Selain daripada fardu ain, itulah fardu kifayah. Kita mengajar orang belajar, anakku belajar untuk bahasa Inggeris, Arabic, Malay, ya, semua tu adalah fardu kifayah. Ataupun kita mengajar seorang tu cara buat pakaian, fardu kifayah. Kita mengajar seorang itu ya cara buat makanan, fardu kifayah. Besar pahalanya tu. Dia termasuk dalam ilmu yang bermanfaat, ilmu ataupun ilmu yang bermanfaat yang akan dibawakan kita ganjaran pahala di alam kubur. Selagi kalaulah kita mengajar seseorang itu, tak kiralah ilmu dunia, matematik, English apa semua, orang tu mempergunakan, ya, selagi dia menggunakan kebaikan, kita dapat pahala. Kalau misalnya seorang tu mengajar Al-Quran, lebih nak jelaskan perincikan, ya, dia mengajar Al-Quran, budak tu tiap-tiap kali solat baca ayat Al-Quran Fatihah misalnya, satu huruf dia budak tu dapat 10, satu huruf juga dia dapat 10. Begitulah nilaian. Boleh jelaskan? Kalau satu Fatihah itu dibaca, maka begitu juga pahala yang dia dapat satu Fatihah. Kalau dia boleh bertutur bahasa Inggeris, setiap kali dia bertutur bahasa Inggeris tu, kita dapat pahala. Itu belum lagi engineering, apa lagi? Berkaitan dengan pendidikan, medical, medik, accountant, apa semua tu. Semua itu adalah ilmu dunia yang bermanfaat. Maka kita akan dapat pahala. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang saya juga memberi pandangan dan nasihat kepada orang yang buat misalnya program, kursus kan. Dia buat kursus masak. Misalnya kursus masak. Ilmu tu tidak dinafikan, ilmu yang bermanfaat. Cuma kadang-kadang kalau kursus masak tu okey, yuran misalnya RM100. Seorang tu nak belajar masak sebab dia masak nasi ayam penyet apa ke, ya, dia jadi berminat. Macam mana nak buat nasi ayam penyet ni? Okey. Sekarang ditambah pula penyet kau-kau kan. Lagi dia nak tahu macam mana. Tapi tak cukup duit. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tak cukup duit. Betul lah ansur kita. Ya, kita kena betul lah ansur lah. Berapa kurang, okey. 100 dia sanggup bagi 50 aja. Okey, betul lah ansur lah. Kenapa ilmu yang akan dia dapat itu, ya, ilmu yang akan dia dapat kalau dia buat ayam penyet macam setengah orang di bulan Ramadan, dia bersedekah, kita akan dapat pahala. Selagi ayam penyet ilmu kita tu, ya, walaupun secret resipi kita bagikan tu, dia akan berterusan pahala tu sebagai amalan soleh kita. Kan dapat pahala. Okey, jadi pemudahkan dalam bab. Pasal bila kita didik anak kita, alhamdulillah bagi tuan-tuan dan perempuan, kalau yang ada cucu, kan pastikan biar Fatihah tu dia dapat daripada mulut kita. Kerana nanti dia baca Fatihah pada tiap-tiap kali semayang, kita dapat pahala. Ya, pastikan anak-anak kita ajar Fatihah, biar datang daripada mulut kita aja. Tapi pasti kalau kita baca betul. Jangan baca Fatihah tak betul. Ya, kenapa? Kalau dia semayang, kita akan dapat pahala yang besar. Baik, kandungan hadis pertama, setiap orang beriman hendaknya dapat menjadi qudwah, contoh dan pautan yang baik dalam semua amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah telah berfirman dengan maksudnya dalam surah Al-Furqan, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami di mana isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu dia. Yang mana kita berdoa kepada Allah supaya Allah bagi isteri, anak-anak kita, ya, ataupun suami kita qurratul ain, penyejuk hati kita, penyejuk hati. Ya. Kalau ada anak, ada isteri ataupun ada suami tak tenang, pening kepala, memang saya tahu pening kepala. Ya, memang kita ada dalam bab-bab ni pengalaman dan juga orang yang bagi tahu kan pening. Oleh kerana itu banyak berdoa. Saya nasihat tuan-tuan dan perempuan di bulan Ramadan ni, bulan yang subhanallah, kita dengar ceramah apa semua, dia mengisyaratkan bulan ini adalah bulan yang doa dia mustajab sebenarnya. Di bila-bila waktu. Di mana-mana waktu. Ya, mustajab. Selagi kita berpuasa ni mustajab. Cubalah berdoa sekali. Jangan sekali, banyak kali. Cuma saya kata nak cuba boleh apa doa yang kita cuba satu doa. Subhanallah, saya kadang-kadang kita berdoa sambil lewa je kan.
Allah kabulkan. Dalam hati terfikir, aku doa sambil lewa je pada bulan Ramadan. Ya, subhanallah. Itu belum kita doa secara fokus. Lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Cuma mengikut peringkat. Sampai orang kata, Ustaz tolong doakan kan. Kita pun doa, ialah hak mana yang mampu kita doa. Tetapi saya percaya kerana doa seorang daripada alam ghaib, maksudnya daripada zahrul ghaib, dari jauh, ya, berdalilkan hadis mustajab. Kita ikhlas untuk membantu. Ya, kita minta, ya Allah bantulah dia memerlukan bantuan daripadamu. Ya, kerana nak mempertahankan akidah, mempertahankan keluarga yang solehah. Allah bantu. Ya, kita dengar lepas tu dia bagi ulasan, Masya Allah, terima kasih. Ya, suami saya dah begini. Kita kata, la ilaha illallah. Ya, doa mustajab. Begitu mustajab sekali. Memang mustajab bila kita doa untuk orang lain. Mustajab. Ya, subhanallah. Ini melalui ialah pengalaman kita sehari dua begitu. Ya. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan berdoa lah. Okay. Kemudian, dalam Quran juga, dalam surah Al-Anbiya, Allah mengatakan, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Okay. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, hadis dari Jarir Abdullah Jarir bin Abdullah, di mana Nabi telah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang merintis amalan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalnya dan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Ya, itu dah. Itu yang kita kata guru-guru ataupun tenaga-tenaga pengajar yang mana mengajar apa juga yang diajar itu bermanfaat kepada manusia. Itu belum orang yang sebagai yang boleh membuat satu produk dia. Dari sudut ilmu dia yang biasa dibuat oleh golongan PhD, doktorah tu, ya. Maka ataupun orang yang specialize dalam satu bidang tu, dia buat satu produk dia, maka orang ambil sebagai sampel, contoh, ikutan. Besar pahalanya jika ianya bermanfaat kepada manusia. Dia dapat pahala yang tanpa kurang. Kedua hadis ini memuatkan pelajaran bahawa orang yang menunjukkan manusia ke jalan kebaikan, baik itu urusan keduniaan ataupun akhirat, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit dari pengikutnya. Pahala tambahan ini dia dapat kerana telah memberi contoh yang baik dengan menunjukkan amalan dia, perbuatan sehingga ada orang yang mengikut dan mengamalnya. Begitu juga dengan amalan yang tidak baik, kalau kita buat, maka orang yang ikut, kita akan dapat dosa juga. Orang yang mengikut kita akan dapat dosa. Amalan yang tak baik. Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, jangan tunjukkan amalan tak baik kepada anak-anak. Kenapa Rasulullah mengatakan, kanak-kanak ini dilahirkan di atas fitrah. Mak bapak dia, abawaihi, ya, abawaihi yang mengubahkan kepada Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Mak bapak yang mencorakkan hiasan itu kepada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Apa jugalah, ya. Jadi mengisyaratkan kepada kita, kalau kita buat tak baik, anak ikut, kita akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Kecuali kita istihad, aku bertaubat. Ya Allah, anak-anak kita beritahu jangan ikut. Ayah dah silap, ibu dah silap, jangan ikut. Itu lain cerita. Ya, kalau anak buat juga, mereka itu yang, kalau dah balik, mereka yang berdosa. Tetapi kadang-kadang kita ni ajar anak-anak dengan cara yang tak betul. Ya, kadang-kadang kita tengok video bapak tu dicongkir tempat duit di kawasan-kawasan awam tu. Maksudnya, na'udzubillah, anak-anak tu tengok bapak tu congkir kerusi yang elektrik tu kan, yang kita tengok di kedai Dobi. Kenapa? Anak-anak tu tengok kita berdosa. Bapak tu berdosa. Ya, mengajar anak-anak. Kadang-kadang cara kita berbicara dengan mak kita, ayah kita, anak-anak menyaksikan. Maka kita berdosa jika kita berbicara tidak beradab. Oleh kerana itu, satu nasihat kepada pasangan suami isteri kadang-kadang berkrisis, jangan bertengkar di depan anak-anak.
Kalau tak setuju, tutup bilik, bercakap. Depan anak-anak buat macam biasa, tapi dalam bilik tu berselesailah cara baik. Tapi jangan bertengkar depan anak-anak. Dia akan menjadi isu. Kerana apa? Kadang-kadang bila suami tidak respect pada isteri dia, cara dia berbicara, cara dia ni, anak-anak lelaki ke anak perempuan akan melihat, apa aku tak respect pada mak, dia menyebabkan anak tak respect pada mak. Jangan. Ataupun dia jadi tak respect pada bapa. Itu kita kena tengok. Tu pasal saya bila parking, bila kita berhenti di traffic light misalnya, kadang-kadang sedih kita tengok sang bapa tu bawa anak ke sekolah, tengok traffic light merah, dia lalu saja. Saya selalu nasihat anak-anak dia, tengok tu traffic light merah, dia pun lalu je. Tak bagus. Kita bagi tahu anak-anak kita. Kadang-kadang mak bapak pergi ambil sampah ya dalam kereta, dibuang tepi jalan ikut suka dia. Salah tu. Mengajar anak-anak tidak berdisiplin. Ya, oleh kerana itu kena jagalah adab-adab. Apatah lagi kalau bapak-bapak tu main game dengan anak-anak, itu pun lagi saya tak berapa nak selesa. Ya, tengok TV cerita yang merapu, kita mengajar mereka kepada benda-benda yang tidak bermanfaat, berbahaya. Ya, berbahaya. Satu nasihatlah, jagalah, kontrol lah. Kerana apa sekarang dengan isu-isu, ya, bila kita mendapati benda-benda yang begini kan, gadget-gadget ini yang berbahaya kepada anak-anak kecil. Ya, kita buka ni, ya, kita masukkan pula internet, dah dia pula bermain dengan berbagai-bagai, apatah lagi sekarang game pun dengan berbagai corak yang boleh mendatangkan kesyirikan kepada, ya, na'udzubillah min zalik. Berhati-hatilah tuan-tuan dan puan, ini amanah yang Allah berikan kepada kita, akan dihisapkan. Kita belum lagi anak-anak, ya, na'udzubillah, melihat cerita-cerita yang berapa banyak dah pengalaman, ya, kami bidang pendidikan kami menyaksikan banyak sangat pengalaman. Anak tu nampak baik aja kan, baik, tak keluar rumah ustaz, ya, tak keluar rumah baik ya. Tetapi dalam berlaku isu-isu yang tak dijangka disebabkan ni dia, ya, sebab ni. Alhamdulillah. Pasal apa? Dia telah dia membuka ruang sampah sebegitu besarnya, bukan dalam Malaysia, luar Malaysia, bukan yang baik, yang jahat pun boleh dilihat dalam ni. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan, jagalah anak-anak kita, kerana itu adalah amanah kita. Ya. Ya Allah. Ketiga di antara amal soleh yang utama adalah apa saja yang manfaatnya akan tersebar luas di kalangan umat manusia secara umum dan digunakan tanpa berhenti, maka pahalanya terus mengalir kepada pelakunya. Nampak tak? Mengalir selagi hidup, selagi perkara tu ada, kita akan dapat pahala walaupun kita dah mati. Ya, walaupun kita dah mati, pasal saya katakan walaupun kita dah mati, dia baca, kita ajar anak kita baca Quran, anak kita ajar cucu kita baca Quran, cucu tu pula ajar cicit, lepas cicit tu dia ajar berterusan, ya. Bab kata orang bersanad tu, maka sampai bila berhentinya wallahu alam. Kalau anak-anak tu generasi yang baik, maksudnya kita akan dapat pahala. Itu baru Quran. Ajar solat pula, alhamdulillah. Ajar amalan soleh pula, alhamdulillah. Ajar pula masak kat rumah, alhamdulillah. Ya, semua tu akan diwarisi. Ya, akan diwarisi. Ajar je, tak apa. Ajarlah masak macam mana sekalipun, ya, tak apa. Ya, saya pun belajar masak nasi dalam usia 6 tahun, 7 tahun. Ya, sampai sekarang. Sampai orang tanya, kenapa Ustaz bila Ustaz masak, kita ni masak, kadang-kadang kita tunjuk jari, hat ni air. Pasal saya dulu hat ni air. Mak saya kata, bila masak ni, hat ni air dia. Kita pun praktikal. Ya, sampai sekarang. Sampai anak saya, itu yang menarik sekali kan. Saya tengok waktu saya pergi ke Mesir tu, anak saya dalam umur 5 tahun. Ya, 5 tahun. Saya suka masak, alhamdulillah saya suka masak. Masak. Dia duduk tengok. Anak lelaki ayah. Tengok. Bila tengok, okey, kita masak tu, nasi dah nak melegak ni, lepas tu tengok, perlahankan api, tutup. Gaul-gaul, tutup. Terkejut tuan-tuan dan perempuan, umur 5 tahun tu, dia dapur hat ni. Dapur tinggi tu, oven, ya, hat ni dia. Kalau dia datang tu, saya letakkanlah kursi, duduk, tengok, ayah nak masak. Masaklah, kan. Satu hari dia nak makan, waktu musim sejuk kan sana, kita pun tertidur apa, kata ayah nak makan. Nanti. Bila nanti tu pejam-pejam, tak sedar, dah setengah jam. Dia datang lagi, ayah nak makan, lapar. Okey, nanti jap tertidur lagi.
Yang saya tengok 2 kali dia kata, ayah nak makan. Lepas tu, dia datang balik. Ayah, jom makan, nasi dah masak. Terkejut saya. Ha? Nasi dah masak? Ya. Oh, waktu tu terkejut. Kenapa? Pasal dapur tu tinggi ni. Macam mana kamu masak, kata. Dia cerita story dia masak. Saya tengok ayah masak. Macam mana? Ambil beras, basuh, buang air. Lepas tu letak air, banyak ni. Dia letak, dia tunjuk tangan dia, banyak ni. Lepas tu sukat. Lepas tu pasang api. Sampai air beras tu dah blup. Dia tak tahu nak sebut mengelegak. Ya, blup. Saya tunggu sikit sampai nampak kering. Saya perlahankan api tutup. Jadi nasi dia. Ya. Maksudnya itulah di antara amalan masak, ya, dia dapat ilmu. Dan tahun lepas punya PKP, alhamdulillah saya buat acara bulan Ramadan, saya ajar mereka masak. Buat cekmek moliknya, buat kuih apa tu, buah melakanya, buat kari puffnya, ya. Alhamdulillah beberapa jenis masakan saya buat. Ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan itu termasuk dalam ilmu-ilmu dunia yang mereka belajar daripada saya, mudah-mudahan dapat pahala lah untuk saya. Ya, ilmu akhirat mudah-mudahanlah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat paling besar. Baik, jadi dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bagikan anak-anak kita ilmu yang bermanfaat secara tak langsung. Ya, mudah-mudahan ilmu itu memberikan kebaikan kepada dia juga. Okey. Kemudian mana tadi? Contohnya ilmu yang bermanfaat di mana ilmu ini merupakan landasan syariat Allah dan pokok dari pokok hingga ke cabangnya, termasuk apa sahaja yang menjadikan sebab mudahnya orang lain untuk memahaminya. Sehingga siapa yang menyebarkan ilmu jenis ini, sungguh dia telah mempunyai andil yang sangat besar, baik itu berupa pemberi contoh atau petunjuk secara langsung dengan lisan. Pengajarnya telah mengeluarkan manusia dengan izin Allah dari gelap kebodohan menuju terangnya cahaya ilmu, petunjuk dan hidayah. Penyampaiannya akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW, la an yuhda bika rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am. Maksudnya, sesungguhnya adanya seorang lelaki yang mendapatkan petunjuk dengan perantaraanmu, maka balasannya lebih baik bagimu dari kamu mendapat unta merah. Okey. Dalam hadis ini berkaitan dengan Sayyidina Ali yang Rasulullah katakan kamu membimbing manusia sampai mendapat petunjuk dari kejahilan menjadi orang yang berilmu. Daripada kegelapan kejahilan itu dia dapat ilmu yang bermanfaat lalu dia beramal. Macam kita ni, Yayasan Ta'lim memberikan jalan untuk menambahkan ilmu. Ya, kita dapat beramal nanti. Besar pahala Yayasan Ta'lim dan besar pahala kita pula menyebarkannya. Okey. Dalam hadis ini apabila Rasulullah mengatakan sesungguhnya, ya, seorang lelaki itu membimbingkan sehingga orang itu mendapat petunjuk disebabkan perantaraannya, ya, lebih baik bagimu, dikatakan lebih baik bagimu dari kamu mendapat unta merah, ya. Maksudnya unta merah adalah unta yang termahal pada zaman Rasulullah SAW. Lebih baik kamu dapat kereta Porsche, ya, ataupun Ferrari, lebih baik nilaian harga yang mana kamu dengan izin Allah, dengan jalan kamu orang tu mendapat petunjuk. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita ni membimbing ramai, kita nak bimbing keluarga kita, anak-anak kita, saudara mara kita, kan? Jadi boleh kita dapatkan ganjaran pahala yang besar tu. Tapi berakhlak, tuan-tuan dan perempuan, dalam siri dakwah, bersabar dan kena ada ilmu sedikit sebanyak dan berakhlak. Kena ada akhlak. Karena ilmu kalau kita jenis pandai hati, payah tu nak berdakwah. Oleh kerana tu kena sabar. Ya, kerana apa? Orang nak menerima bukan semua boleh terima. Ingat ya, kita sebagai seorang peniaga, kita hanya mampu untuk bentangkan apa yang kita berniaga. Kadang-kadang orang nak beli, kadang-kadang tak nak beli. Mengikut keadaan orang. Ya. Misalnya kalau kita pergi kedai sendiri, kita pergi kedai sendiri, kedai makan macam bulan puasa ni, kita sendiri yang pilih nak makan apa, nak ni. Begitu juga dalam siri dakwah, kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, dia menerima, kita akan mendapat pahala yang besar yang akan kita pikul di akhirat kelak dengan keadaan yang menggembirakan kita. Baik. Hadis yang ke-29 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda,
Man ista'adzakum billah fa'izuhu wa man sa'alakum billah fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'un fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu. Siapa saja yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Siapa saja yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Siapa saja yang pernah berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah dia. Jika kalian tidak mampu membalasnya, cukuplah dengan mendoakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ahmad, ya, insya-Allah hadis sahih. Baik. Di dalam hadis ini membicarakan di antara perkara-perkara yang menarik, yang mana barang siapa yang memohon perlindungan, meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Kadang-kadang kita, seorang tu dia minta, dia menyebut nama Allah. Tuhan, tolonglah aku, wallahi aku miskin. Dia menyebut kalimah wallahi, Allah saja yang tahu kedudukan. Ya, kalimah-kalimah yang begitu. Tetapi dalam bab-bab yang begini, kita mengatakan di akhir zaman ini, ya, fitnah-fitnah kena berhati-hati. Kenapa kadang-kadang kita nak membantu, dia merupakan scammer. Kadang-kadang kita nak membantu, akhirnya dia perompak, penjahat. Maka perlu ditelitikan dalam keadaan-keadaan yang begini, supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara yang menyebabkan kita nak bantu, akhirnya kita yang rugi. Ya, kena berhati-hati. Misalnya orang datang minta sedekah, tolonglah saya. Kita ni Allah sayunya, orang Melayu kan, bersifat lembut. Ya, Allah sayunya, saya dah tak makan berapa hari, jalan pun ringkut-ringkut, buka pintu. Okey, tak apa, tunggu kejap ya. Bila tunggu kejap tu kita buka, nak masuk, nak ambil apa, rupanya dia masuk sama. Dia masuk sama, asalnya kita kat dalam, sudahnya kita kat luar. Dia duduk dalam. Habis semua. Okey. Ya, melalui pengalaman, melalui cerita-cerita yang kita baca, begitu keadaannya. Jadi dalam bab ini kita mengatakan, okey, sesiapa saja yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka bantulah, lindungilah dia. Ya, kalau itu terpulang, dalam bab ini terpulang kepada kita nak membantu ataupun bagaimana. Bagi kaum wanita, saya nasihat dalam bab ini, kalau suami tidak ada, ataupun orang-orang yang, hatta orang kuat yang ada pun kita menyaksikan pernah sampai tahap orang kuat diri pun habis. Ya. Bayangkan dalam isu yang kita bagi contoh lah, walaupun benda ni dah lepas dan tidak berapa elok, cuma kita nak mengatakan dalam isu apa yang kosmetik tu, wanita yang tu, yang kosmetik, yang dia pergi itu bersama 4 orang lelaki, ya, 4 orang lelaki, akhirnya habis mati, dibunuh. Ya. Sedangkan dia pergi 4 atau 3 orang lelaki tu, lelaki belaka, habis semua. Oleh kerana tu, tengok keadaan. Jangan kita terlampau, ya, terlampau kesian sangat yang menyebabkan kita menggadaikan prinsip. Dan kita nasihat, kalau tidak ada lelaki, yakni suami, misalnya anak-anak lelaki yang besar, jangan buka pintu lah, tak apalah. Dia kata tak apa, kita tak ada apa-apa nak bantu, terpaksa. Kita nak menyelamatkan diri kita. Okey. Yang kedua, sekejap. Kita tengok. Mari kita tengok pada kandungan hadis. Kita bicarakan kandungan hadis. Pertama, hadis ini mengandungi 4 sikap yang sempurna. Sikap pertama, siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Maksudnya siapa saja yang mencari keamanan dan perlindungan dari setiap perkara di antara semua perkara yang menimpa mereka, di mana kerana sangat besarnya sampai tidak mampu menanganinya, jadilah kalian sebagai pelindung dan pembela dalam menghadapi kesulitan orang yang menzaliminya. Atau belalah dia selama mereka masih berada dalam kebenaran untuk memenangkan perkaranya, untuk mendapat kembali kehormatannya. Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu, ya, yang baik zalim ataupun tidak zalim. Yang menceritakan dalam hadis ini orang-orang yang memerlukan. Okey, tadi kita dah bicarakan sedikit sebanyak. Tetapi kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti orang yang baru convert, masuk Islam, ya. Dia ribut masuk Islam, lepas tu dia berhadapan dengan beberapa masalah, dia minta bantuan kita kan, kerana keluarganya begini. Okey, kita boleh ambil kira. Tapi itu semua saya nasihatkan semua kena ambil berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kita takut pasal kita dah baca terlampau banyak sangat masalah penipuan kan, maka berhati-hati. Cuma bila sampai satu tahap memerlukan pertolongan, kita bantu. Ya, apa salahnya kita bantu? Tak menjadi masalah. Ya. Kadang-kadang
kita bantu misalnya beberapa pihak yang menguruskan, itu terpulang antara diri dengan Allah. Tapi bila kita dah bantu, sebenarnya pahala tu dah ada dah pada diri kita sebenarnya. Okey. Unsur akhaka zaliman, bantulah saudara kamu yang zalim, yang penginaya dan yang kena inaya. Sahabat tanya, macam mana kita nak bantu orang yang penginaya, pasal dia menginaya. Menginaya kita tahulah, kita tolong selamatkan dia. Penginaya, okey, kita halangkan dia daripada buat tu, berarti kita telah bantu dia. Bayangkan kalau dia bunuh, kabair, dosa besar, jadi kita halang. Itu pasal yang macam isu maaf, kata orang yang pencegah maksiat tu, ya, dia tunggu orang masuk rumah buat maksiat, kan, baru dia tangkap. Tak, asalnya halang mereka sebelum melakukan maksiat. Bukan dah mereka buat maksiat, kita baru halang. Halang, jangan masuk, kami pencegah maksiat. Jangan tangkap, kita tak nak tangkap pun. Ya, itu kaedah dia yang sebenar. Ya, halang dia, jangan masuk, kami pencegah maksiat. Kalau awak masuk, kami tangkap. Itu kaedah dia. Bukan dia masuk, kita tangkap. Tak. Ya, tujuan kita bukan nak dia masuk, bukan nak dia lakukan maksiat dulu. Kita nak halang. Ya, halang. Oleh kerana itu, bantu orang yang zalim dan yang kena zalimi. Itu maksud dia. Ya. Kemudian sikap yang kedua, siapa saja yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Maksudnya dia menguatkan permintaan itu dengan menyebut nama Allah, maka kamu harus memenuhinya sebagai ungkapan pengagungan terhadap nama Allah. Ya, tetapi dia menjadi fitnah sekarang ni. Bila dia tahu orang ni bila sebut nama Allah dia jadi lembut, lemah lembut, lembek apa semua tu, maka dia akan menggunakan nama Allah, maka kadang-kadang kita lihat satu fitnah yang besar. Penipuanlah, kesnya penipuan. Ya. Macam yang pernah di-viralkan dalam video, je minta saya ni dari pusat tahfiz apa semua. Bila suruh baca tahfiz, baca Quran, ya, pasal saya pun pernah mencuba. Ya. So adik cuba baca surah ni, adik dah hafal banyak mana? Ya, dia kata saya dah hafal begini. Okey, cuba baca. Alamak, tak ingatlah pula. Okey, tak apa. Baca yang paling rendah. Kita bagi antara ayat yang bawah sekali. Ya, maksudnya ayat surah Qul ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apa tu? Tak boleh. Atas situ kita tahu dah. Ya. Yang pernah ditangkap, orang tu kata sekolah tahfiz suruh mengucap pun tak boleh nak mengucap. Okey, jadi dalam bab-bab yang begini kena berhati-hati je lah. Konsep saya berhati-hati. Pulang nak bagi, tak bagi pun tak pun. Tapi kalau boleh, benda ni kena berhati-hati. Disebabkan fitnah-fitnah yang banyak datang, ya, menggunakan nama-nama Allah, ya, untuk membelikan dunia ini untuk mereka. Na'udzubillah. Tetapi saya teringat dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan penggunaan nama Allah yang melampaui. Ya. Pasal di zaman apabila Rasulullah melarang kita bersumpah terlampau banyak. Wallahi, wallahi. Kenapa? Bila sampai satu tahap kalimah-kalimah ini jadi tidak berharga. Ya, kadang-kadang kita dengar orang Arab, wallahi, wallahi. Ya, kalimah sumpah yang clear, wallahi. Tu baris bawah. Jadi kalimah-kalimah ini asalnya agung. Tetapi bila dah terlampau banyak, maka dia jadi tak laku. Kerana penggunaan itu dah kira kategori yang tidak betul. Seperti mana dadah. Kan? Dadah itu adalah ubat. Tetapi bila dah banyak guna cara salah, maka dia jadi berbahaya. Begitu juga kalimah talak yang pernah di zaman Saidina Umar, ya, yang menjadi perbahasan hebat dalam masalah fiqh. Ya. Adakah lafaz talak 3 itu jatuh 3 ataupun jatuh 1? Tahu tak bagaimana bermulanya apabila di zaman Saidina Umar orang bermain. Dia marah kat bini dia, aku talak kamu dengan talak 100. Amboi. Ya, dia geram sangat, talak 100. Kalau ikutkan kaedah dalam perbahasan ini, talak 100 pun kalau baru pertama kali talak hukumnya 1. Itu terlampau geram, orang terlampau geram. Geram sangat isteri dia, aku talak kamu dengan talak 1,000,000. Oi, ya, jatuh 1. Tetapi disebabkan sikit-sikit talak, dia geram kat isteri dia. Ya, tak ada pula sabar. Maka Umar mengatakan, siapa yang melepasi mengatakan talak 3, lebih daripada 3, hukumnya 3. Di situlah yang menjadi perbahasan soalan fiqh yang begitu menarik sekali. Ala kulli hal,
Jika dah terlampau sangat menggunakan kalimah Allah, ya, kadang-kadang kita tak selesa. Bagi saya tak selesa. Okay. Tak layan, dalam bab ini tak layan pun, kita nampak kerana takut fitnah lah. Takut apa yang berlaku tak baik. Baik. Sikap yang ketiga, siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dia. Maksud, jangan biarkan dia terus berbuat baik kepadamu sementara engkau tidak pernah membalasnya. Ya, membalas kebaikan merupakan ungkapan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik, terlebih kerana orang berbuat itu telah mendahului, tentu saja dia lebih utama. Orang dah bantu kita, maka kita ucapkanlah paling kurang terima kasih. Walaupun orang tu tak mahu, tetapi itu di antara adab. Walaupun betul orang tu, ya, tak mahu kita, alah tak apalah, tak, kita buat, bantu. Kerana itu adalah sifat tindak balas yang baik sebenarnya. Cara kita berurusan yang baik. Supaya orang itu bila kita ada tindak balas tu, berarti orang pun semangat nak bantu kita lagi. Ya, ini bantu tak ada terima kasih pun tak, apa pun tak, nak balas pun tak. Ya, dia buat dek lagi ada. Orang kali pertama mungkinlah tak apa, kali kedua orang dah mula rasa tak berapa nak selesa. Jiwa manusia tak boleh dikata apa-apa. Tak baik tu, dia tak rasa. Ya, dah begitu fitrahnya. Maka waktu itu kita balas balik. Ya, balas balik, bukan balas balik itu orang tu nak pun, ya. Tetapi itu di antara adab bila orang memberi, kita berterima kasih. Itu kaedah dia. Ya, orang memberi, kita membalas, orang bagi, kita balas dengan ucapan paling kurang terima kasih, puji sedikit, ya. Itu membaikkan suasana. Ya, berbandingkan kita ambil buat dia je kan. Jadi bagi, balas balik. Apa juga had mana kemampuan kita balas, ya. Balas. Subhanallah. Orang ni dia kalau dia nak balas berbagai-bagai bentuk dia balas, cara yang baik. Mungkin kadang-kadang cara yang kita pun tak sangka dia balas macam tu kan. Dan kemuncaknya balas dengan lebih besar. Itu yang kita nak. Okey. Jadi dalam bab ini, ya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita menyaksikan dia balas sampai hari tua dia balas. Pasal Rasulullah SAW, ya, dia balas jasa orang-orang yang bersama Khadijah, kawan-kawan Khadijah. Ya. Dengan apa? Sampai Aisyah mengatakan dia berikan apa yang pernah diberikan pada zaman Khadijah hidup pada kawan-kawan Khadijah tu, dibagikan selepas Khadijah mati. Kerana meraihkan. Jadi kita balaskan benda-benda tu dengan cara yang baik. Kalau orang bagi cucuk kodok, kita bagi besar sikit cucuk badak. Ya. Kalau orang bagi puteri berendam, kecil sangat, kita bagi badak berendam. Besarlah. Okey. Jadi begitu kedudukannya kalau kita nak berberi. Walaupun orang tak nak, tak payahlah badak berendam tu, dahlah, tak apa. Tak apa, ambil lah. Ya. Tuan dah bagi puteri berendam. Ya. Allahuakbar. Baik. Keempat. Sikap keempat, jika kalian tidak mampu membalasnya, cukuplah dengan mendoanya. Sebaik-baik doa untuknya adalah ucapan jazakumullah khairan katsira. Itu kemuncak kebaikan, cara mengucapkan terima kasih asalnya. Terima kasih kita ucapkan dalam bahasa Malaysia lah. Orang masyarakat kita faham begitu, tak apa, tak jadi masalah. Terima kasih banyak-banyak kan. Tetapi dalam bahasa Arab, di antara ucapan yang terbaik dalam siri ucapan, ya, mengucapkan terima kasih ialah jazakallah khairan katsira. Dia telah menyempurnakan siri ucapan terima kasih, kata Rasulullah SAW. Kalau syukran saja belum menepati, ataupun jazakallah pun tidak menepati. Tetapi kita kata jazakallah khairan katsira, ya, maka itu telah menepati ciri-ciri ucapan terima kasih yang sangat tinggi. Cuma masyarakat kita yang tak biasa, okey, kita bolehlah ucap ikut apa yang kita ucap. Mulakan jazakallah khairan katsira, thank you very much, tentang apa yang kau bagi, terima kasih banyak-banyak. Okey, ya. Itu semua adalah ucapan yang paling baik. Kalau kita tak mampu nak balas, ya, maksudnya kalau kita tak mampu nak balas, ucapan itulah. Ya. Jangan sampai kita tidak memberikan apa-apa ucapan bagi kita. Ya. Orang yang nak bagi tu memang dia kadang-kadang macam kita dah baca surah Al-Insan tu, ya. Kadang-kadang orang tu bagi bukan kerana nak apa, dia hanya mengharapkan keredaan Allah. Itu orang yang bagi, tapi kita yang menerima ni kena jaga ada-ada.
Kerana orang yang memberi itu kerana dia telah baca seperti ayat dalam surah Al-Insan. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami bagi ini kerana Allah, kami tak mengharapkan balasan dan tak perlu ucapan syukur. Itu hak dia. Tetapi bagi kita yang pemberi, ya, kita kena ada ucapan dan ada adab dia. Kena ada. Okay. Baik. Kedua hadis ini merupakan dalil atas dibolehkan meminta perlindungan kepada makhluk selama perlindungan itu dimintai masih dalam kapasitinya sebagaimana meminta sesuatu kepada orang lain yang memerlukan. Okey. Bila dikatakan meminta pertolongan ini, okey, oleh kerana itu kita kena faham yang mana meminta pertolongan yang dibenarkan syarak dengan meminta pertolongan yang tidak dibenarkan syarak. Kadang-kadang kita ni terlampau sangat salah faham, ya, sampai ialah kejahilan yang menyebabkan kita tidak faham elok. Kita mengatakan, oi, tak boleh minta, itu syirik. Minta macam mana? Kita minta kerja, takkan tak boleh, ya? Oh, tak, syirik. Tak boleh minta bantuan kat orang tu, ya, takut syirik. Ya, itu bukan. Itu permintaan yang biasa berlaku di kalangan manusia. Itu fitrah, tak menjadi masalah. Macam kita takut, ya, ada takut yang menjadi syirik, ada takut yang dibenarkan syarak. Misalan, takut apabila Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku takut kepada Fir'aun kerana aku pernah membunuh kaumnya dahulu. Ya, dia ada perasaan takut. Itu tidak syirik. Itu fitrah. Takut kita kepada harimau. Itu fitrah. Takut kita kepada ular. Itu fitrah. Takut kita kepada hantu. Itu syirik. Itu syirik. Takut kita dalam perkara yang tak logik. Takut rumah ni ada puaka, syirik. Takut sial tu, takut sial ni, syirik. Takut itu tidak dibenarkan. Begitu juga dalam siri permintaan. Kalau nak minta air, minta tolong masak, minta tolong buat itu ini, tak syirik. Tetapi pergi minta kat kubur dengan satu yang tak logik, wahai ahli kubur tolonglah aku, wahai Rasulullah yang dah mati tolonglah aku, itu syirik. Okey. Jadi perbezaan ini kita kena faham elok-elok supaya kita terselamat daripada meminta pertolongan yang benar, meminta pertolongan yang syirik. Takut pada yang benar, cara yang betul, takut yang syirik. Kita kena bezakan. Oleh kerana itu dalil ini mengisyaratkan kepada kita boleh meminta pertolongan ataupun khidmat seseorang, tak menjadi masalah. Dan boleh meminta bantuan kepada seorang dengan perkara yang betul tanpa masalah. Tapi selain daripada itu, yang tak logik minta bantuan kepada orang yang dah mati. Seolah-olah kalau kita minta bantuan kepada orang yang mati, macam kita minta pada binatang yang hidup. Tak boleh bantu apa-apa. Kecuali kalau lembu tu, tolonglah. Ya, bajak ke apa ke, itu lain cerita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran hari ini amat penting untuk kita mengetahui kedudukan iman kita, mengetahui bagaimana amalan-amalan soleh boleh tersebar luas, dan begitu juga kita bagaimana boleh mendapatkan siri amalan-amalan yang terbaik ini supaya kita dapat beramal, kita dapat pahala sampai ke mati, pahala itu berterusan. Yang disebutkan dalam hadis 3 perkara yang akan berterusan di dalam kubur kita. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Okay, ilmu yang bermanfaat dah kita kupaskan. Harta yang ataupun sedekah jariyah, sedekah ataupun harta yang disedekahkan yang boleh berterusan mendapat pahala. Ya. Dan yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam 3 golongan yang terbaik ini. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.